Okey, tersambung kan. So untuk graf C ni pula, fx dia sama dengan 2 ln 1 tolak x. Okey, yang pertama kita lihat domain. So anda bulatkan ni 1 tolak x greater than 0. So bila kita kira nilai inequalities tu, kita dapati bahawa x tu adalah daripada negatif infinity ke 1. Okay. So domainnya negatif infinity ke 1. Okay. So bila kita dapat domain tu macam ni, maksud dia yang pertama kita tentukan dia punya vertical asymptote. Vertical asymptote iaitu pada x equal to 1. So kita draw dia punya vertical asymptote. Sebab tu maklumat domain ni sangat penting. Okay. Bila kita dapat domain negatif infinity ke 1, so kita dah boleh bina satu garisan vertical asymptote macam ni dengan labelkan x equal to 1. Kemudian negatif infinity, maksud dia graf kita datang daripada bahagian ni. Sebab tu nanti pemilihan nilai x kita untuk masukkan dalam kalkulator nanti, so anda boleh pilih mungkin nilai negatif 2, negatif 3, negatif 3 sampai 1. Okay. Negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1. Okay. Lepas tu macam mana pula dengan step. So yang kedua kita cari dia punya intercept. So intercept ni kat sini bila 1 tolak x sama dengan 1. Setuju? Bila 1 tolak x sama dengan 1, bagi tahu ln 1 sama dengan 0. Sebab tu kita katakan 1 tolak x ni sama dengan 1. Maka kita akan dapati nilai x dia pada 0. Okay, pada 0. Bila 0, kita perlukan satu lagi titik di antara intercept dan juga vertical asymptote. Sebab tu nanti pemilihan step kita dalam kalkulator tu pilih 0.5. Jangan pilih 1. Kalau pilih 1 nanti tak dapat plotting dekat sini. Dia mesti ada satu point di antara intercept dengan vertical asymptote. Okay, saya tekankan yang tu. So nanti anda boleh plotkan. Jadi nanti kalau anda mula daripada negatif 2, negatif 2, negatif 1.5, negatif 1, negatif 0.5, 0, 0.5 macam tu. Okay. Lepas tu anda plotkan dan anda boleh sambungkan graf kita dan dapat graf yang anda nampak ni lah. Okay. So ni graf lengkap. Okay. Sebab tu gunakan kekuatan domain, shape dan juga table untuk lakar graf. Okay. Kita pergi pada graf yang seterusnya. Graf D. Graf D. Okay, kita lihat function dia. Negatif 2 ln x tolak 1. Tengok dia punya nilai kat sini. X minus 1. Kalau nak cari domain ni, mestilah greater than 0. So, kita akan dapat 1 to infinity. So, daripada sini kita boleh dapati dia punya yang pertama, dia punya vertical asymptote. Vertical asymptote dia x equal to 1. So, anda labelkan. Labelkan macam ni. X equal to 1. Kemudian, apa lagi? Dia punya intercept. Nak cari intercept macam mana? Anda bulatkan ni. X minus 1 equal to 1. X minus 1 equal to 1. Maksud dia intercept dia akan berada pada 2 lah. Okay, 2. So, bila intercept dekat 2, yang ni dari 1. So, bila anda buat table nanti, anda perlukan satu titik di antara intercept dan juga vertical asymptote. Jadi nanti sekali lagi pilih intercept dia, step dia 0.5, jangan pilih 1. So, nanti anda dapat plotting kat sini, plotting kat sini, plotting kat sini. So, anda sambungkan. Ingat graf. Bila anda lukis graf, jangan berhenti dekat point yang anda tanda. Mesti lebihkan. Kalau kat sini anda plot dekat 1.5 kat sini, jangan berhenti kat sini. Mesti lebihkan ke mana? Mestilah menghampiri asymptote. Alright. Okay. Lepas tu kalau kita lihat graf ni, range negative infinity ke infinity. Okay, kita lihat graf E pula. Graf E, kita ada negatif 2 ln 2 tolak x plus 1. So, bila macam ni, sekali lagi, domain. Apa-apa, tukar domain. Domain, ingat. Jangan tengok yang lain, tengok yang ln. Anda bulatkan ni. 2 minus x greater than 0. So, bila anda kira, akan dapat nilai domain dia negatif infinity ke 2. So, daripada domain ni jelas, kita akan dapat satu adalah vertical asymptote, x equal to 2.
Okey, anda drawkan, labelkan garisan asymptote x equal to 2. Kemudian nilai-nilai kat sini adalah nilai yang kita perlukan bila nak lakar graf. So kalau sini 2 mungkin anda mula daripada negatif 2. Okey, tengok intercept dekat mana. Intercept macam mana cari? Bila nilai dalam ni sama dengan 1. 2 tolak x sama dengan 1. Okey, 2 tolak x sama dengan 1. Berapa tu? 2 tolak x sama dengan 1. Kira lah. Kira kita. So nanti akan dapat interceptnya di sini. Okey. Kemudian anda plotkan dan lakarkan graf sekali lagi. Okey. Jadi saya ingat itulah berkaitan dengan graf logarithm. Okey, logaritmik. Okey, so yang saya tak bincang tu anda boleh teruskan penyelesaiannya. Okey. Kita nak pergi soalan yang seterusnya. Soalan nombor 13. Find the inverse of each of the following function. In each case, sketch the graph of the function and its inverse on the same axis. Inilah maksud yang saya masukkan di peringkat awal tadi untuk bahagian 5.4 ni. Ini bentuk soalan yang popular ditanya. Okey. Okey, yang pertama mungkin dia akan minta anda cari inverse. Okey, cari inverse mana kira cari inverse. Kemudian dia suruh lakar graf. Dan lakar graf kata sketch the graph of function and its inverse on the same axis. So kita mesti ada strategi yang jelas dan kaedah yang jelas lah bila nak buat yang benda bila nak lakar graf inverse on the same axis ni. Jadi kaedahnya nanti yang pertama untuk lakar graf nanti kita hanya perlu lakar graf fx saja. Okey, lakar graf fx saja. Okey, selepas dah lakar graf fx, untuk mencari graf inverse ni apa kita buat? Kita akan reflect. Okey, kita akan reflect dekat garis y sama dengan x. Okey, so itulah kaedah ni. Ya, itu kaedah. Okey, kita akan lihat bahagian A dahulu Okey, untuk bahagian A, fi kita adalah graf exponential function 2 to the power of x. So kita nak kira dulu. So apa kita buat? Kita letkan y equal to f inverse. Okey, lepas tu fy adalah x. Biasanya x ni sebelah kiri lah baliklah. X sama dengan 2 to the power of y. So kalau macam ni, daripada x sebagai subjek, nanti kita jadikan y sebagai subjek. So nak jadikan y subjek ni, sebab ini kan 2 kuasa y kan, apa nak buat? Kita kena logkan lah, kiri kanan. Log ataupun lonkan pun boleh. Okay. Log boleh, nak lonkan pun boleh. Macam ni kita logkan dia kan. Okay, so y equal to log. Bila yang ni, okay, kita akan jadi y sama dengan log x plus 2. Okay, so apa anda buat? Anda lakarkan graf. Ini graf exponential yang ni Ini kena labelkan ni, saya tak labelkan. Ini adalah garis, ini adalah function y equal to the power of x, graf f dia. Okay. Graf ni dia tak apa nama? Dia tak sentuh sebenarnya dengan ni. Sebab ni adalah dia punya horizontal asymptote. Ini garis y equal to the power of x. Okay, ingat scale kita ni dia mesti sama. Macam ni pun tak cantik ni. Ini mesti guna kertas graf. Saya cadangkan anda gunakan scale 1 cm 1 unit untuk x, 1 cm 1 unit untuk y. Okay. Lepas tu nanti anda plotkan dapat graf macam ni. So next anda buat satu garisan y sama dengan x macam ni. Maksud y sama dengan x, kalau x1, y1, x2, y2. 2 titik cukup lah. x0, y0 kan. Anda buat garisan macam ni. Tapi ingat scale mestilah sama Okay, selepas anda buat garisan ni, anda pantulkan, anda reflectkan. Contoh kalau kita nak reflect itu boleh reflect bahagian demi bahagian. Contoh dekat sini kita punya koordinat yang lama ni 01. Bila pantul terbalik jadi 10. Faham? Okey. Yang ini dekat bahagian atas, pantul dekat jadi bahagian bawah. Bahagian ni tadi dia menghampiri horizontal asymptote. Bila pantul, dia menghampiri vertical asymptote. Itulah kaedah pantulan. Okay. Satu lagi cara, anda boleh guna kaedah lipat.
Saya selalu guna kaedah ni. Saya cadangkan anda guna. Kalau lipat ni tak ada sebab, tak boleh nak lukis kan. Okay, saya ulang sekali lagi. Kalau anda guna kertas graf, lepas tu anda nak lipat. Macam mana nak lipat? Okay, yang pertama anda lukis graf ni dah cantik, siap dah. Mungkin anda ada 3 poin lah. Yang pertama poin ini 01. Kemudian mungkin ada 1 poin dekat sini. Mungkin ada 1 poin dekat sini. Okay, apa anda buat? Anda lipatkan kertas anda tu pada bahagian Y sama dengan X. Bila anda lipat, anda cucuk sini. Cucuk. Pakai pensel boleh. Pakai jarum boleh. Bila anda cucuk, anda akan dapat dekat sini. Faham tak? Bila anda cucuk sini, anda akan dapat dekat sini. Bila anda cucuk sini, anda dapat dekat sini. Lipat kan? Buatlah. Anda buat, anda faham lah maksud saya ni. Lepas tu, apa lagi? Sambung. Sambung dapat graf ni. Kalau guna kaedah tu, tak ada sebab. Tak boleh lakar graf. Okey. So ini. So daripada sini pun, kita boleh lihatlah discussion kita. Hubungan di antara graf F dengan F inverse. Okay. So kalau dalam soalan tu, soalan bunyi macam tadi, anda hanya perlu lakar graf ni. Guna table tu lakar graf ni. Graf yang ini jangan buat table. Graf yang ini mestilah reflect. Reflect di garis pada garis y equal to x. Okay, kalau soalan tanya tentang cari domain dan juga range, cari dulu domain bagi F dan juga range bagi F. Sebab untuk domain bagi inverse dan juga range bagi inverse, kita boleh dapat dengan mudah daripada maklumat berkaitan graf F. Contohnya domain bagi F, kita tahu domain ni adalah daripada apa? Daripada negatif infinity ke infinity. Maka range bagi F inverse ni adalah negatif infinity ke infinity. Okey. Faham tak? Domain bagi fungsi F adalah range bagi F inverse. Range bagi F adalah daripada mana? 0 ke infinity. Maka dia juga adalah domain bagi F inverse, iaitu 0 ke infinity. Nampak hubungan ni? Ya, itulah kelebihan graf. Secara visual nampak dengan jelas apa yang berlaku bagi graf F dan juga inverse dia. Okey, selesai. Okay, sekarang kita nak pergi pada graf yang kedua. Graf yang kedua adalah graf log. Graf log. Log fx equal to log x plus 1 base 10 lah. Okay, base 10. Jadi nak cari inverse. Okay, kita letkan dulu. F inverse equal to y. Jadi kita katakan x equal to fy. Sekarang x subject. So kita kena buat jadikan dia y subject. So kita rearrange lah. So nak hilangkan log ni, dia akan jadi 10 kuasa x kan, 10 to the power of x. Y ni adalah 10 to the power of x minus 1. So kita tahu y ni adalah dia punya inverse lah. So you write f inverse equal to 10 to the power of x minus 1. Okay, selesai bahagian pertama, find the inverse. Bahagian kedua, kita nak lakar graf fx dan juga f inverse pada paksa yang sama. Jadi apa anda perlu buat? Anda perlu lakar graf fx sahaja. Yang ini sebenarnya guna komputer. Bila guna komputer ni, dia ni macam bercantum, tapi ini sebenarnya tak bercantum lah. Mata manusia kata cantum, tapi sebenarnya tak bercantum. Anda bukan bayangkan, kalau lukis ni jangan lukis macam ni lah. Ni komputer ni, dia bila dia zoom tu jadi macam ni. Kalau anda lukis ni, make sure dia tak sentuh macam ni. Ini salah kalau lukis macam ni. Tapi ni saya ambil daripada komputer ni. Okey, saya ulang sekali lagi. Nak lakar graf fx ni. Yang pertama, scale kena jaga. Kalau 1 cm 1 unit untuk x, 1 cm 1 unit untuk y. Macam tu. Kalau 0.5 cm untuk x, 0.5 cm untuk y. Jadi yang penting adalah lakar graf fx. Graf fx ni bukan yang ni tau. Ada salah ni. Ini fx ni label untuk paksi ni. Untuk graf ni label ni f inverse. Graf fx tu yang ni. Ni graf log kan. Graf log yang ni. Kan? Ni graf log. Ni graf log. Okey, dia nak lakar graf log, mesti ada vertical asymptote. Anda buat elok-elok pada kertas graf. Mesti ada vertical asymptote, mesti ada intercept. Lepas tu mesti plotkan dia. Kurang-kurangnya 4 titik ataupun 5 titik. So, bila anda plotkan macam tu, graf fx anda ni akan lengkap, cantik. Mesti buat kertas graf yang ni.
Mesti saya cadangkan anda mesti buat guna kertas graf. Bila anda dah siapkan graf fx ni, sekarang anda pantulkan pada garis y sama dengan x. Kalau x1, y1 tandakan sini. Y0, Y0 ambil baris, gariskan elok-elok. Okey, bila dah siap nanti barulah anda reflect pada garis y sama dengan x. Itu sebab tu saya recommend anda guna kaedah lipat tu. So sebab tu scale ni penting sebab ada kalanya graf kita ni macam ni, dia terlalu kecil macam ni. Sebab tu kalau kita lakar tu suka-suka kan, suka hati kan, tak dapat macam ni. Sebab tu kena lukis betul-betul. Kena lorek betul-betul. Okay. Ikut scale dia. So bila anda pantulkan, anda akan dapat graf yang satu lagi. Ni graf inverse. Okay, graf inverse. Okay, so yang ni anda kena buat guna kertas graf. Pilih scale elok supaya graf kita tu nampak dengan jelas. Tapi apa yang anda akan dapat nanti bentuknya macam ni. Okay, bentuk dia macam ni. Ini graf fx, buat garis y sama dengan x, pantulkan dapat. Okay, anda buat pada kertas graf. So yang dua soalan ni nanti saya nak tengok. Nanti next class face to face dengan saya kan. Saya nak tengok anda punya kertas graf. Okay, untuk soalan ni. Okay. Boleh mungkin maklumat lain anda nak tahu. Inilah nak lakar graf log. Graf log tadi saya tunjuk kan. Ni x plus 1 kalau dominate x plus 1 greater than 0. Maksud dia x greater than negative 1. Okay. X greater than negative 1. Sebab tu kita punya vertical asymptote nanti dia adalah dekat negative 1. So graf kita nanti dia menghampiri negative 1. Okay, intercept. Anda kena carilah yang mana bila y kosong x dia berapa kan. Okay, tengok. Itulah untuk bahagian ni. Yang penting anda lukis ni elok-elok pada kertas graf. Okay. Boleh guna kaedah lipat tu untuk mudahkan anda. Jadi kalau lipat nanti anda boleh nampak. Mungkin kita ada point dekat sini. Dekat sini ada dekat sini kan. So bila kita plot, so yang bahagian ni dia akan reflect dekat sini. Yang dekat sini dia tak berubah. Ini tak berubah. Betul tak? Yang bahagian sini nanti dia akan pantul kat sini. Sorry, bahagian terbalik. Bahagian ni dia akan pantul kat sini. So even kita punya horizontal asymptote, tadi kita ada vertical asymptote kan, x equal to 1 tu. Bila kita pantul, kita akan dapat y equal to negative 1. Sebab tu graf ni dia menghampiri asymptote. Okay.